Bila kita sebut soal akhlak, saya yakin tuan-tuan dan muslimat tentu bersetuju bahawa persoalan akhlak inilah, perkara akhlak inilah yang sedang runtuh sekarang ini. Semua kita setuju. Bermula daripada budak sekolah sampailah bapa yang dah habis sekolah. Bermula daripada rumah sampai ke kedai kopi. Bermula daripada jalan raya sampai ke lebuh raya. Akhlak kita lihat semakin fading away, semakin hilang, meninggalkan manusia. Kenapa? Kerana mereka tidak pernah mengkaji susuk tubuh insan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya bukan sebarangan sebelum menerima wahyu dan sesudah menerima wahyu. Tuan-tuan muslimat, baca suatu kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani rahimallahu ta'ala. Kitab yang berjudul kitab yang berjudul Fathul Bari, karangan Imam Ibn Hajar Asqalani, seorang ulama bermazhab Syafi'i yang ulama bersetuju ketinggian ilmu Imam Ibn Hajar. Kalaulah ada mazhab yang kelima selepas Hambali, maka mazhab Hajari. Itu dia ketinggian ilmu dia. Cuma ulama kata cukuplah 4 mazhab, nanti masyarakat jadi pening. Tara 4 tu pun bergaduh siang malam. Buka kitab dia Fathul Bari, kitab tajuk wahyu. Sebab kita nak cerita akhlak. Tuan-tuan muslimat akan jumpa dalam bab wahyu kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lari lintang pukang daripada Jabal Nur, Gua Hira. Kalau pergi haji kita boleh panjat Jabal Nur, ada muslimat yang panjat. Laju pula tu malu kita duduk belakang tegeh-hegeh. Kalau musim umrah masa pendek, ada ruang juga kita boleh panjat Jabal Nur, Qiyamul Lail di atas sana di Gua Hira. Nabi beruzlah atau berkhulwah, mengasingkan diri dari suasana kejahatan di bumi Makkah semenjak Nabi berusia 36 tahun. Masuk umur Nabi 44 tahun, Nabi berkhulwah di Gua Hira. Jibril datang. Ringkas cerita, kan Nabi takut, cerita akhlak ni. Kan Nabi gerun, unexpected thing happen to Rasulullah. Nabi tak pernah fikir Jibril nak peluk dia. Never ever. Nabi tak pernah fikir. Sebab Nabi tak pernah fikir dia nak jadi Rasul. Tak pernah. Yang Nabi tahu dia benci tengok maksiat, itu saja. Dan Nabi tak pernah terfikir satu hari aku nak jadi Rasul. Tak pernah. Tak ada dalam minda Nabi. Tak pernah. Sebab itu bila Jibril datang, Nabi takut. Dahlah peluk pula sekuat-kuatnya. Nabi kata aku hampir lemas. Dah peluk, lepas pula, suruh baca pula. Dah aku tak tahu baca, kata Nabi. Tuan-tuan bayanglah, 4 tahun kita duduk dalam gua, bagus punya tasbih, muncul orang tua peluk kita, tak haru. Janggut panjang sampai ke lantai orang tua tu. Datang peluk kita. Saya ingat demam kepialu kita 6 minggu.
Jangan cari pasal. Allahu Rabbi. Bagaimana Nabi lari? Tengok akhlak. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Nabi lalu lari tu, sambil lari, Nabi dengar suara, ya Rasulullah, ya Muhammad, anta Rasul wa ana Jibril. Tu sahih hadis tu. Nabi dengar suara, Nabi dongak ke langit, dan Nabi melihat ruang langit dipenuhi oleh tubuh Jibril yang besar. Kawasan tu sekarang, kalau Makkah kita panggil Ajiat. Siapa biasa pergi Makkah, kawasan Ajiat, belakang istana, depan Masjidil Haram kan ada Jabal Abi Qubais, bukit tu. Atas tu kan ada istana Raja Arab, Raja Saudi. Kalau tarawih dia datang situ. Belakang tu ada jalan, belakang istana. Itu kita panggil Ajiat. Kawasan Ajiat. And then ada Ghazah, and then ada Misfalah, and then ada Syamiyah. Ada 4 kawasan di kota Makkah. Kawasan Ajiat itu kawasan Nabi lari lintang pukang ketika dipeluk oleh Jibril. Baik, Nabi lari masuk rumah. Siapa selimutkan dia? Khadijah radhiyallahu anha, isteri dia. Baik, tuan-tuan muslimat, tengok dalam Fathul Bari, Nabi shivering, menggigil Nabi, nak demam Nabi. Khadijah relax, tenang, ambil selimut. Nabi kata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Bila selimut ni tentu dah badan sejuk. Nabi rasa satu macam feeling nak demam. Allahu Akbar. Lalu Khadijah selimutkan Nabi. Khadijah tanya, apa hal bang? Selalu elok. Bahkan Khadijah sendiri panjat Jabal Nur, hantar makanan ke Nabi sepanjang 4 tahun Nabi di Gua Hira. Tak terbayang Khadijah panjat. Saya entah berapa kali dah saya panjat Jabal Nur, saya pun tak ingat. Tu pun sejam suku, sejam setengah, berhenti RNR 60 kali. RNR tak ada apalah, kosong lah batu tengah-tengah gunung tu. Nak bayang Khadijah panjat. Subhanallah, hebat sungguh dia. Dia heran. Dia tanya Nabi, apa hal bang? Demam satu macam, minta selimut. Nabi kata, tengok ya, Fathul Bari. Dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar kata apa? Nabi kata, ada hantu peluk aku. Nabi mention hantu. Ada jembalang peluk aku. Nabi tak tahu itu Jibril. Setelah Khadijah jumpa Waraqah, kan, baru Waraqah seorang ahlul kitab, baru Waraqah kata, hazan namus ata Jibril, ata Musa, maaf. Kata Waraqah, beritahu suamimu wahai Khadijah, itulah dia namus. Nun alif mim waw sin. Namus. Dalam Taurah, namus adalah Jibril. Beritahu dia, kata Waraqah, hazan namus ata Musa. Itulah dia namus atau Jibril yang pernah datang jumpa Musa. Baru Nabi tahu malaikat Jibril. Tapi at first appearance, Nabi kata apa? Hantu. Nabi kata apa? Jembalang. Sebab Nabi tak pernah fikir dia nak jadi Rasul. Tak pernah, dia tak tahu. Lalu dia takut, dia menggigil. Sambil Nabi kata ada jembalang, ada hantu peluk aku. Ketika inilah Khadijah menenteramkan Rasulullah dengan menyenaraikan akhlak Nabi sebelum jadi Rasul lagi. Khadijah kata, bahasa kita lah, Khadijah kata, takkanlah bang, takkanlah Allah nak kirim hantu dekat abang, takkan Allah nak kirim jembalang tanah peluk abang.
tidakkah abang ini seorang yang memuliakan tetamu? Khadijah mula mention, listkan satu persatu akhlak Nabi. Tidakkah abang ini seorang yang suka memuliakan tetamu? Tidakkah abang ini seorang yang suka menolong orang yang susah? Tidakkah abang ini seorang yang suka beri makan orang miskin? Tidakkah abang ini seorang yang baik, digelar Al-Amin oleh penduduk Makkah? Takkanlah, kata Khadijah, Allah nak kirim jembalang hantu tanah peluk abang. Mustahil, saya tak percaya, sebab abang orang baik. Tuan-tuan muslimat, Nabi belum jadi Rasul, baru ijtihad di Gua Hira. Tapi lihat Khadijah senaraikan akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang saya, tuan-tuan muslimat, boleh buat tiap-tiap hari.